Kita masuk kepada hadis. Apa soalan Muaz tadi? Muaz kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Dia kata, ya Rasulullah, tolong bagi tahu dekat saya satu amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan jauhkan saya daripada neraka. Tuan-tuan, kalau tengok soalan Muaz ni, soalan dia ni, katalah tuan-tuan ni jadi Muaz, terlibat dalam Aqabah, terlibat dalam Badar, ada hadis ampunkan orang Badar, agak-agak tuan-tuan cara lagi ke? Macam mana nak masuk syurga? Tak payah, aku confirm dah, nombor ahli pun ada, kau ada. Tapi sahabat Nabi yang bagus-bagus ni, Nabi tak ajar dia macam tu. Setiap masa mereka bermuhasabah diri, setiap masa mereka bersihkan diri, setiap masa fikir, aku ni layak ke tidak masuk syurga. Ini yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat. Walaupun mereka telah dijamin syurga, bukan kerana mereka tak yakin dengan janji Nabi, tetapi mereka ini telah diselubungi perasaan, walaupun ada janji, tapi layakkah aku? Layakkah aku menjadi ahli syurga? Bukan dia orang tak yakin dengan janji Nabi, dia orang beriman lebih kepada Nabi daripada kita pun. Maka sebab itu Umar sentiasa bermuhasabah diri. Jalan dekat pasar, muka Umar tak pernah bersih, ada saja celak yang cair kerana dia menangis setiap masa. Itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita disuruh untuk selalu bermuhasabah diri. Kita disuruh untuk menginsafi diri. Bukan hanya kita ni nak tuduh orang, bukan hanya kita nak tengok orang. Ya, kalau kesalahan zahir kita tegur, tapi kita jangan lupa diri sendiri. Rujuk balik diri, tengok aku ni betul ke tidak, aku ni banyak dosa ke tidak. Maka Muaz, dia sentiasa berfikir macam mana nak beramal, nak masuk ke dalam syurga Allah dan jauh daripada neraka Allah. Maka Nabi SAW sebut, laqad sa'alta an 'azim, engkau bertanya tentang sesuatu perkara yang agung. Maksud Nabi nak bagi motivasi kat dia. Kan kita kadang bila tanya soalan, belum lagi Tok Guru jawab, Tok Guru kata bagus soalan ni, paling tidak kita pun suka. Oi, soalan aku ada apa? Ada kelas. Soalan aku ada kualiti. Tapi kalau kita tanya soalan, Tok Guru kata soalan ni pun nak tanya ke? Kacau. Kerana sahabat-sahabat Nabi ni bukan semua berani tanya Nabi. Kerana ada hadis Nabi SAW bersabda, di antara dosa besar, maksudnya di antara dosa besar, min a'zamil muslimina fil muslimina jarman ay yas'ala an mas'alatin lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi, atau kama qala. Di antara dosa besar seorang mukmin kepada mukmin yang lain, apabila dia bertanya tentang satu-satu masalah, an mas'alatin lam tuharram atau an syai'in lam yuharram, dia tanya tentang sesuatu perkara yang tak diharamkan lagi, tiba-tiba diharamkan sebab dia tanya. Tu dosa tu, salah besar, Nabi kata. Maka sebab tu sahabat takut nak tanya. Kan dulu kita hurai dah tentang Nabi larang banyak tanya. Antara yang dilarang untuk bertanya, benda-benda ghaib yang tak ada kaitan. Kan saya hurai dulu kan, pergi tanya waktu Adam dengan Hawa kahwin, siapa jadi tok gadi? Apa kaitan yang kita nak tahu? Tuhan tak bagi tahu. Maka sahabat tak berani tanya. Sebab itu Anas kata, kami selalu menunggu orang Arab Badui yang berakal, yang cerdik datang bertanya Nabi, wa nahnu indah, dan kami berada di sisi Nabi, supaya bila dia tanya soalan, kami boleh dengar dan kami belajar. Tapi ada di kalangan sahabat Nabi yang gagah tanya. Macam Abu Zar.
Macam Muaz, mereka gagah bertanya. Pasal apa mereka gagah bertanya? Sebab Muaz ni dia ada satu kelebihan, dia faqih. Dia faqih, maksudnya soalan dia ada kelas. Anas ni dia takut sikit sebab dia budak kan, dia takut sikit lah. Jadi Muaz dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bagi tahu saya amalan-amalan yang boleh memasukkan saya ke dalam syurga dan menjauhkan saya daripada neraka Allah. Kata Nabi, engkau bertanya tentang satu perkara yang agung, engkau bertanya tentang satu perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, tetapi dia mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Dia mudah bagi orang yang Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Pertama sekali, bila Muaz tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong bagi tahu saya tentang amalan yang boleh bawa masuk saya ke dalam syurga, menunjukkan amal merupakan sebab untuk masuk ke dalam syurga. Mesti ada amal. Yang dulu saya hurai dah, kullu nafsin, kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap daripada kamu keluar pada waktu pagi, kata Nabi, setiap daripada manusia keluar pada waktu pagi menjual dirinya dengan amalannya kepada Tuhan. Ada yang menyelamatkan, membebaskan dirinya daripada neraka, dan ada yang membinasakannya. Isyarat daripada Nabi, nak dapatkan syurga kena beramal. Maka tidak ada alasan bagi orang yang nak kepada syurga, mesti beramal. Sehingga kan Nabi SAW, yang mana Allah Ta'ala sebut, laqad ghufira ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang mana Allah telah ampunkan dosa Nabi. Nabi maksum. Dalam keadaan itu pun Nabi salat malam sehingga tafattarat qadamah, sehingga kaki Nabi bengkak-bengkak disebabkan dia salat banyak. Sehingga Aisyah tanya, kenapa kau buat macam ni sedangkan kau telah diampunkan dosa? Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi nak memberikan isyarat, nak syurga mesti beramal. Cuma ada hadis lain, Nabi SAW menyebut, lan yunjiya ahadukum amalahu, lan yunjiya ataupun lan yunajjiya ahadakum amaluhu. Amalan seseorang tidak boleh menyelamatkan mana-mana orang pun. Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu minhu birahmah, kecuali jika Allah siramkan aku dengan rahmat. Nabi kata, aku pun tak akan selamat dengan amalan, tak boleh selamat. Maka orang jadi keliru lah. Ada hadis Nabi suruh beramal, ada hadis Nabi kata amal tak boleh menyelamatkan. Macam mana nak selesaikan masalah ni? Kita kena tengok. Yang pertama tadi saya sebut, amalan itu merupakan syarat, sebab untuk masuk ke dalam syurga. Sebab nak syurga mesti beramal, kerana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah syurga, itulah syurga yang telah kamu wariskan, yang diwariskan kepada kamu dengan apa yang kamu usahakan di atas muka bumi. Mesti beramal. Sehingga Muaz pun tanya Nabi, dan Nabi jawab soalan Muaz. Nabi tak kata, tak payah beramal lah Muaz, kau ni kira sahabat Nabi, dah sampai makam, tak payah, solat pakai niat je. Kan ada geng-geng tu kan, geng-geng sebahagian, geng-geng sesat ni, bila dah sampai makam kewalian, tahap dewa taraya, maka tak payah solat, niat je. Saya pernah jumpa tuan-tuan, saya pernah jumpa ada orang dia tengok saya solat, kata dia datang, buat apa ni? Solat. Saya pun dalam hati kata, tanya lagi. Dia kata, kamu ingat senang kan nak solat ni? Susah solat. Saya kata, solat senang kan? Ikut rukun, cukup rukun, cukup syarat sah. Solat dah, solat susah. Bila engkau wujud, Tuhan wujud, ada dua wujud, maka dah syirik. Kita pun pening, apa benda ni? Pakcik tak solat? Pakcik tak solat, dah sampai maqam.
dah sampai maqam, maksud dah sampai martabat tak payah solat, niat nak juga kita tanya, makan pakcik makan ke niat je? Makan kena real, betul-betul makan, niat dia tak main tapi tang solat dia nak main niat, kacau. Nabi SAW sampai ke akhir hayat dia solat, dia tak larat pun dia masih lagi solat walaupun dia sakit. Tidak ada orang yang lebih mulia, yang lebih tinggi darjatnya berbanding Nabi SAW. Okey, habis tu yang rahmat tu macam mana pula? Yang rahmat ni dia syarat nak masuk syurga, dapat rahmat Allah. Sebab nak dapatkan syarat tu mesti beramal, kerana tidak ada orang yang boleh dabik dada amalan dia setimpal dengan balasan yang Tuhan bagi kat dia. Dalam syurga ni tuan-tuan, semua benda ada, semua yang kita nak ada. Nak makan apa? Ada. Nak minum apa? Ada. Nak bidadari macam mana? Ada. Semua nikmat dalam syurga. Sampai hebatnya syurga ni, sampaikan tempat shopping pun ada. Tuan-tuan tak terkejut ke? Dalam hadis Bukhari ada, Nabi bagi tahu dalam syurga ni ada pasar setiap hari Jumaat. Pasal pun nak ada pasar, minta apa saja ada. Nak pergi pasar buat apa lagi? Sebab ada orang yang enjoy pergi shopping macam orang belakang sana. Kan banyak orang tanya, habis tu orang lelaki ada bidadari, kami ada apa? Jangan risau, sebesar-besar tempat shopping ada dalam syurga. Ada orang yang obses dengan kecantikan, betul? Kadang-kadang kan orang perempuan ni nak cantik sentiasa, beli produk kecantikan, walaupun yang jual produk tu taklah cantik mana, beli juga, jadi kaya orang tu. Jutawan orang yang jual tu, sebab jual barang kecantikan. Dia tak cantik mana pun, tapi tak apalah, cuma obses dengan kecantikan tu ada pada orang perempuan. Allah juga bagi nikmat tu pada orang yang berada dalam syurga. Dia orang pergi shopping setiap hari Jumaat, angin berhembus, setiap kali kena angin mereka bertambah kehansaman dan kecantikan. Hebat syurga. Walaupun tak perlu sebenarnya, tetapi Allah layan kehendak dan kecenderungan orang-orang yang berada di dalam syurga. Ada orang yang suka pergi bercucuk tanam dalam syurga, tak payah patutnya, minta apa saja dapat. Tapi ada orang yang enjoy pergi bercucuk tanam. Cucuk tanam dalam syurga Tuhan bagi, kan? Sepatutnya tak payahlah kan? Tapi sebenarnya sama juga dalam dunia pun. Saya tak kata dunia dan syurga sama, tapi sikap tu kan kadang sama. Bukankah ada orang yang kaki pancing, kan? Sedangkan ikan boleh beli kat pasar, tapi dia pergi juga mancing. Samalah, sebab kecenderungan itu berbeza, minat itu berbeza. Dia kata, kadang-kadang kita tanya kaki pancing, masa apa yang pergi pancing? Beli je lah kat pasar, tak ada buang masa, nak kena tunggu-tunggu, nak kena berjemur. Dia kata lain ustaz, bila ikan tu tarik, dia punya feel. Saya tak faham lah yang tu kan, tapi ada orang yang enjoy. Tu syurga. Maka syarat nak dapatkan itu adalah dengan rahmat Allah. Tak ada siapa boleh dabik dada, saya punya amalan setimpal dengan apa yang Tuhan bagi. Tak setimpal. Tuhan bagi lebih. Amalan kita terhad, mungkin umur 80 tahun, tolak 15 tahun, sebab sebelum tu itu belum balik lagi. 80 tahun tolak 15 tahun, 65 tahun beramal, tapi dapat nikmat dalam syurga. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Bukan hanya 65 tahun. Ini yang dikatakan sebagai rahmat Allah. Ada orang yang amalannya amalan baiknya lebih banyak daripada dosa. Amalan baik lebih banyak daripada dosa. Timbang-timbang banyak belah baik, dia akan masuk ke dalam syurga terus. Tuhan tak azab dia dulu. Walaupun ada orang yang kalau timbang amalan berat belah, dosa akan masuk ke neraka dulu sampai dosanya habis baru masuk syurga. Dan kalau dia timbang amalan jahatnya lebih banyak, satu orang timbang amalan jahat lebih banyak, dia masuk neraka dulu.
habis cuci dosa, masuk syurga selama-lamanya, walaupun dosanya lebih sikit daripada pahalanya lebih sikit daripada dosanya. Ini yang disebut oleh Nabi, tidak ada seorang pun yang amalannya boleh menyelamatkan dia. Kerana apa? Kerana rahmat Allah menyeliputi kita. Cuma nak dapatkan syurga mesti beramal, mesti ada amal. Tak boleh hanya harapkan orang, tak boleh hanya bersifat dependent pada orang lain. Yang ni orang Melayu marah kat saya ni, tapi kita kena bagi tahu ni hadis yang sahih. Susah lah ustaz nak buat. Tak susah, kita yang menyusahkan. Mudah tak susah sebenarnya amalan-amalan sunnah. Doa-doa Nabi, doa yang simple. Doa Nabi tak ada berjela-jela panjang, doa Nabi simple. Kita je yang berjela-jela panjang ni. Bukan salah doa panjang, tapi kita anggap itu satu kemestian, tu yang jadi susah. Mesti beramal. Baik.